Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kita sambung teaching video kita. Kita sebelum ini telah membincangkan yang non-homogeneous yang polinomial. So, kali ini kita akan bincangkan dua lagi bentuk yang berbaki itu, iaitu eksponen dan juga trigo. Okey, jadi konsep dia masih lagi sama, cuma dia punya expression tu lain. So maksud dia kalau dia macam sebelum ini kita ada polinomial kan. Jadi polinomial tu dia bergantung kepada degree dia. So kalau dia ada first degree, second degree, third degree, semua tu berbeza-beza kan. So cuma kalau untuk eksponen dan juga trigo, dia orang tak ada macam tu. Dia fix pada satu bentuk sahaja. Maksud dia kalau dia eksponen bentuknya adalah ini sahaja. Satu sahaja. Ya, iaitu x kuasa r k e kuasa lambda x. Ya. So macam inilah. Ini sahaja bentuknya. Trigo pun sama juga, tapi nanti kita bincang. Jadi prosedur yang lain sama seperti biasa, itu kita kena buat looping R dan sebagainya kan, itu masih lagi sama. Okay, so now kita lihat satu contoh kat sini. Ini, so seperti biasa kita akan lihat the left hand side kat sini. Yang ini seperti biasa kita akan dapatkan y homogeneous dia. So jadi apabila kita buat replace dengan m, kita dapati nilai m dia lepas kita selesaikan, kita dapati nilai m dia adalah dua nilai yang berbeza. Bila berbeza, ini adalah dia punya general solution untuk YH. Saya besarkan. Inilah dia ya. Okey, ini adalah untuk YH. So, kita log dulu yang ini, kita pergi kepada YP. YP dia yang ini. Okay, YP dia ini adalah eksponen kan, eksponen, maka bentuk eksponen satu sahaja, iaitu inilah. So jadi kita ambil yang ini. So kita ada XR KE 3X. Sebab ini kan 3 kan. Cuba tengok ini kan bentuk ni macam ni. Lambda kan. Lambda ni bergantung kepada soalan lah. Kalau eksponen X, maka lambda ni 1. Soalan ini eksponen 3X kan. So lambda ni adalah 3 lah. So jadi kita sesuaikan, maka kita dapat yang ini. Okey, satu bentuk aja. So jadi bila kita dah dapat YP tu apa dia, maka kita start runningkan R. Ya. Yeah? So kita start dengan R sama dengan 0. Bila R sama dengan 0, kita dapati YP dia adalah yang ini. Yang ini. So bila sampai ini, kita kena check ada tak term yang sama between YP dengan YH. So perhatikan yang ini, ada yang sama tak? Tak ada yang sama pun. This part memang absolutely tak sama lah. Yang ini pun tak sama, sebab ini kan eksponen 2x kan, ini eksponen 3x, tak sama. So jadi oleh sebab termnya tak sama, maka kita boleh stop. Dah boleh stop lah. So now our job is to determine what is K kan. K ni senang aja, kita ambil ini, kita akan substitutekan ke dalam this part. Okay, so maknanya kita akan masukkan ni YP ataupun Y lah ya. Y sama dengan K eksponen, masukkan ke sini. Cuma dekat sini ada Y prime. Y prime kena dapatkanlah Y prime dari sini. Yang ini pula Y double prime, dapatkan Y double prime dari sini. So sumbatkan semua kat sini, masukkan sini, lepas tu kita akan comparekan dengan sebelah kanan. Jadi kita akan pasti akan dapat nilai K. Alright. So jadi nilai K kat sini sebenarnya kita dapati nilai dia adalah 1/2. Ya, 1/2. So mohon cari ya. So maknanya maksud prosedur biasa ni adalah prosedur yang macam tadi lah, kita buat penggantian, kita buat comparison, susun semula, comparekan coefficient, dan finally kita akan dapat nilai K tu. Alright, so bila dah dapat nilai K tu, gantikanlah semula nilai K tu ke dalam sini, masukkan situ, dan baru kita gabungkan. So kita gabungkan ni lah, Y sama dengan Y homogeneous tambah YP. So this part adalah Y homogeneous,
dan ini adalah YP. Okey, senang kan? Okey, we go to another example. Mana dia? Hilang tak? Okey, another example, masih lagi dalam eksponen, ya, masih lagi dalam eksponen yang ini. So jadi kita akan gunakan ni. Sebelah kiri seperti biasa, kita tentukan dia punya Y homogeneous dia. So katakan kita dah dapat jawapan apakah M dan sebagainya, dan kita dapati bentuknya adalah yang ini. Okey, bentuknya adalah yang ini. Now kita pergi kepada YP pula. YP dia kita akan guna, ini kenapa 3 ni? Ini bukan 3 guys. Ini adalah omega. Omega pula, lambda. Ya? Sorry. Ini adalah ini adalah lambda ya. So ini adalah lambda lah. Cuma lambda ni sama dengan berapa? Cuba tengok. Lambda ni sama dengan negatif 1 kan? Pasal soalan ini kan eksponen negatif X. So lambda ni adalah negatif 1 lah. So macam tu. Okay, now sekarang ni bila kita cuba, kejap, paling tepat bukanlah macam ni. Patutnya YP tu akan jadi apa YP tu akan jadi ini kan? Sorry YP tu akan jadi ini kan? YP ni dia akan jadi apa? X R kurungan K eksponen negatif X. Ini so ini adalah yang ini. Saya padam balik ini. Saya padam ini, saya padam semua ini. So yang ini adalah yang atas ni. Baru betul. Okey. So sekarang ni lepas kita dah tentukan dia punya bentuk dia, maka kita start looping. Kita start dengan R kosong. Ya, ini R ni jadikan kosong. So bila R kosong, X kosong sama dengan 1 kan? So tinggallah K ini pula yang ni. Okey. Tinggallah K eksponen negatif X. So dapat ni lah, dapat ni. So bila kita dah dapat ini, kita akan comparekan dengan Y homogeneous. Cuba tengok bentuk ini. Bentuk K eksponen minus X. Ada tak similarities dengan Y homogeneous? Jawapannya ada. Iaitu yang ini. Kan? Oleh sebab masih ada lagi bentuk yang sama, maka kita tak boleh stop looping tu. Kena terus looping. So R0 tak jadi. Kita buat R1. So bila buat R1, kita dapat yang ini. Ya, R1 kita dapat yang ini. Jadi cuba kita lihat bentuk ini, ada tak sama dengan Y homogeneous? Tak ada. Bila tak ada, kita stop. Ya, so kita dah dapat dua benda dah kat sini kan. Jadi kita stop. Now our job adalah untuk dapatkan nilai K. Seperti biasalah, saya tulis kat sini prosedur seperti biasa, di mana kita akan gantikan yang ini YP ni ke dalam ni left hand side ni. Gantikan dekat sini. Lepas tu kita comparekan, kita rearrange dulu, kita comparekan coefficient, and finally kita akan dapat nilai K. So nilai K kat sini sebenarnya nilai K adalah negatif 1/3. So once kita dah dapat nilai K ni, substitutekan semula ke dalam YP ni, dan kita boleh tulis our general solution adalah yang berikut. So kita combinekan lah. Ini adalah YH, ini adalah YP. Okay, tamat mengenai eksponen. Now we goes to trigo. So trigo pun dia berkongsi idea yang sama, cuma trigo punya bentuk adalah yang ini. Bentuk saja yang lain. Cara dia sama je. So yang trigo ni, fungsi trigo ni dia ada X power of R, lepas tu K cos omega X plus L sin omega X. So omega ni adalah nombor lah. Contohnya lah cos 2X ke, cos 3X ke, ataupun cos X ke. So macam tu lah. So bergantung kepada soalan. Jadi ini contoh, satu contoh. Contohnya macam ni.
kita ada y double prime plus 2y prime plus 2y equal to sin x. Sin x. Jadi kita tahu bila ada sin x, dia adalah trigo, non homogeneous, non homogeneous yang melibatkan trigo. Bila trigo, kita kena pilih yang ini lah. Kena pilih yang ini. Di mana omega dia adalah 1 kan? Faham kan? Omega dia 1. Kenapa dia 1 jadi maknanya kita akan pakai yang ini. So kita ambil ini, cuma omega tu 1 lah. So maknanya kita ada XR K cos X plus L sin X. So macam tu. So once kita dah dapat yang ini, jangan lupa. Lupa pula. Seperti biasa kita akan dapatkan y homogeneous terlebih dahulu, jadi kalau kita perhatikan dekat sini, unfortunately kita dapati nilai m dia lepas kita replacekan y double prime y prime y ni dengan m, kita dapati ni m dia adalah complex number. Dia adalah complex roots. So m tu kita dapati -1 plus minus i. Yang ni cubalah cuba yang ni, di mana bila dapat yang macam ni, alpha dia adalah -1 dan beta dia adalah 1. Sila rujuk balik macam mana kita tentukan semua-semua ni. Dan finally kita akan dapat y homogeneous ni adalah seperti berikut. Seperti berikut. Ini jawapan ni yang dalam kotak ni, ini setelah setelah kita masukkan alpha beta tau. Ini selepas kita masukkan alpha iaitu -1 dengan beta 1 ni, kita masukkan ke dalam general solution for homogeneous tu. So ini adalah jawapan akhir dia. Okey. Tamat yang itu, kita lihat semula yang YP pula. YP ni kita akan pilih the only one formula kat situ kan. Jadi bila kita dah dapat yang ini, kita akan setkan R equal to 0, sebab kita nak tengok how it looks. Bila kita masukkan R sama dengan 0, kita dapat bentuk yang ini. Then from here, sebenarnya kita dah boleh stop dah, sebab dah tak ada terms yang sama between YP dengan YH. Tak ada pun kan. Sebab ini kalau kita kembangkan, kita dapat apa? Eksponen negatif X A cos X plus eksponen negatif X B sin X. Mana dah sama kat sini? Tak sama pun. Jadi bila tak sama, maka kita dah boleh stop. Now our job adalah nak dapatkan nilai K dengan L kan. So tugas kita seperti biasa, we are going to substitute Y ni ke dalam this left hand side. Masukkanlah nilai ni, Y, Y prime and Y double prime. Yang tak ada tu carilah. Jadi maknanya kita akan buat prosedur seperti biasa. Cuma saya bagi jawapan lah Jawapannya adalah K tu nanti kita akan dapat jawapan sebagai -2/5 dan L tu adalah 1/5. Ini turun cari dan once kita dah dapat, kita akan boleh tulis dia punya general solution terus, iaitu tulis mula ini adalah YH dan ini adalah YP. Okay, so kita lihat our last example over here. Satu lagi contoh, trigo. Kat sini trigo ni kita ada, trigo dia adalah 3 cos 2x. So di sini kita dapat notice that yang omega dia adalah 2. Omega dia adalah 2. Jadi bila 2 kat sini, cuba tengok kita susun macam mana. Yang macam ni, nampak tak? Kan dia masih ada K, masih ada L, cuma dia ada 2x kat situ. Ataupun salin balik je lah. Okay, so macam tu. Jadi seperti biasa, kita perlu mendapatkan Y homogeneous terlebih dahulu. Dapatkan Y homogeneous terlebih dahulu. Ni, belah sini, dapatkan YH. So, sekali lagi, kita bertembung dengan complex roots. Kita dapat kosong plus minus 2i. Kalau macam ni, alpha dia adalah kosong, beta dia adalah 2. So, originally, ini adalah general solution yang kita pilih. Yang ni, yang asal punya adalah yang ni, dan kita substitutekan alpha dengan beta ni ke sini, dan kita dapat yang bawah ni.
So just be careful kat sini. Supposed to be patutnya tak boleh salah kat sini lah, sebab nak kata senang tak adalah senang, tapi procedure is sama je. So macam ni Okay, now katakan kita dah dapat yang ini, kita lock kat sini, kita biarkan dulu. Yang ni kita fokus kepada YP. So we are going to see what happen to YP now. YP seperti yang kita nampak kat sini, dia start dengan ni, dia start dengan ni, kita start looping. Bila kita start looping kat sini, kita dapat ini. Bila R kosong kan, ini maksudnya X kuasa kosong kan, satu lah kan, satu, so kita dapat ini saja. So bila kita comparekan ini YP ni dengan YH, dia sebenarnya masih lagi ada term yang sama. Cuba kita tengok, betul tak? Tengok ok, nampak tak? Sama tak ini? YP dengan yang ini sama kan? Sama tau. Semuanya sama sebenarnya. Yang ini pun sama dengan ni cos, yang ini pun sama dengan yang ini. So bila macam itu, kita kena keep looping. Kita cuba pula R sama dengan 1. Bila R sama dengan 1, kita dapat yang bawah ni. Bila yang kat bawah ni kita perhatikan, baru dia tak sama. Okay, dia tak sama dah. Dia dah sangat-sangat berbeza dah. Dia tak sama. So bila tak sama, kita stop lah. So kita stop. So we are going to apply YP ni. So proses seperti biasa. Our aim adalah untuk dapatkan nilai K dan juga L. So substitute pada yang asal, lepas tu kita rearrange, kita comparekan the coefficient, bla 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 bla, akhirnya kita akan dapat nilai K tersebut. So saya bagi nilai dia, nilai K dengan L tu adalah 0 dan juga 3/4. Okey, so mohon cari yang ini dan barulah kita boleh dapatkan dia punya general solution. Inilah semua. Yang ini. Okey, so saya stop dulu kita punya teaching video sampai setakat ini. Our next punya teaching video kita akan mempertimbangkan the combination of non-homogeneous punya macam poly, trigo dengan exponent. Kita akan combinekan dia, sama ada operasi tambah tolak ataupun pendaraban. Okay, so thanks for watching. See you in the next video.